ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pada pagi ini Allah izinkan kita untuk sambung kembali dalam belajar nahwu dan saraf ataupun kunci bahasa Arab ni. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dah bersedia dengan alat-alat belajar seperti mana buku nota dan sebagainya. Semua dah bersedia dah? InsyaAllah. Alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Jadi segala peralatan dah sedia. Yang paling penting, sediakan semangat untuk belajar. Yang itu pun dah ada, dah sedia? Dah, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat belajar tu yang paling penting, insya-Allah. Baik. Pada pertemuan yang lepas kita belajar berkaitan dengan amil nasab. Kita dengan amil nasab. Amil nasab dia kata ada 10. Fan nawasibu asyaratun. Wahia an walan wa izan wa kai wala mukai wala muljuhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Alhamdulillah, terima kasih. Itu nota yang Ustaz hantar tadi. Terima kasih. Hajah kah anda ni ataupun Abang Lah? Kak anda sekali. Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama kita bekerjasama untuk menjayakan program ini, insya-Allah. Jadi amil nasab ada 10 sebagaimana dalam nota yang Ustaz bagi tu. Yang tepi tu adalah matan al-jurmiyah, yang tepi tu. Matan al-jurmiyah. Dia sebut matan, dia benda yang satu asas, satu kaedah yang garis panduan yang disusun oleh ulama nahwu saraf yang kata asas, yang belum diproses lagi. Yang belum diproses, yang belum dihurai, yang belum dihurai kefahaman dia. Itu panggil matan yang tepi tu. Kemudian yang dalam kotak-kotak yang berikutnya tu, itu dia panggil huraian dia ataupun syarah dia, keterangan dia. Jadi masa Ustaz belajar dulu, Ustaz kena hafal matan terlebih dahulu. Dia ada kitab dia, nama dia kitab Matan Al-Jurmiyah. Ni kat tangan Ustaz ni ada kitab Matan Al-Jurmiyah. Kitab ni lah yang Ustaz hafal dulu tahun 1990. Ustaz hafal. Dan kitab tu, inilah kitab dia. Bayangkan berapa tahun ada kat Ustaz. Daripada 1990, inilah kitab dia. Masih elok lagi, cuma dah koyak-koyak sikit lah. Jadi dinamai kitab Matan Al-Jurmiyah. Dalam dia ada tajuk-tajuk yang perlu dihafal daripada bab kalam sehinggalah sampai penghujung, iaitulah bab mahfudah, bab mahfud. Dalam dia ada berbagai-bagai, termasuk amil nasab yang kita nak belajar ni. Dia panggil matan. Sesuatu yang asas, dari panduan asas yang belum dihurai apa-apa lagi, itu panggil matan. Kemudian huraian tu adalah syarah dia. Jadi masa Ustaz mengaji dulu, Ustaz kena hafal matan tu. Hafal matan tanpa mengetahui apa-apa pun, cuma hafal je. Hafal. Kemudian barulah bila naik kepada al-qismu awal, al-qismu tsani, al-qismu tsalis, al-qismu rabi, al-qismu khamis. Jadi dalam kelas-kelas yang saya daripada pertama sampai kelima tu, itulah proses belajar syarah. Syarahan apa ni? Dia punya huraian-huraian ni. Daripada situlah peningkatan ilmu kita tentang nahwu saraf tu bertambah. Dia bukan datang sekaligus kita belajar matan terus faham, bukan. Proses dia adalah mungkin dengan proses hafalan terlebih dahulu, kemudian kefahaman dia datang sedikit demi sedikit sehingga mengambil masa sampai 5 tahun.
5 tahun itu mengaji tentang matan itu dan syarahnya. Dan kitab dia macam mana? Kitab dia pun daripada asas, kemudian dia tambah sedikit, tambah lagi sampailah seluas-luas perbahasan tentang nahwu sorof. Ini gambaran yang Ustaz cerita ni memberi maksud bahawa belajar nahwu sorof ni mengambil masa yang agaklah lama untuk memahami secara keseluruhannya tentang nahwu sorof ni. Bukan dengan masa yang singkat terus nak faham Quran, bukan. Walaupun begitu, kita usaha juga sedaya mampu untuk kita belajar tentang ilmu ini. Baik, fokus kita balik pada fan nawasibu asyaratun. Amin nasab tu ada 10, iaitulah an. An kita terjemah dengan makna bahawa atau bahawasanya. Kita pergi terus pada contoh. Terus pergi pada contoh. An yu'jibuni an tadriba. Ingat tajuk dia an-nawasib, iaitulah amil-amil yang menasabkan. Jadi kita nak bincang tentang bagaimana perkataan selepas amil itu dia jadi nasab. Nasab mana baca dengan fathah. Ya yu'jibuni an tadriba. Ataupun yu'jibuni an tadriba. Yu'jibuni makna mengherankan aku, ataupun rasa takjub, rasa hairan oleh aku. Antau riba tu ada error tentang fathah tu. Jadi bacaan untuk kataan selepaan kena tadriba. Tadriba tu fi'il mudhari sebab mula dengan ta. Nak kena fi'il mudhari, di awalnya ada huruf anaitu, iaitu huruf hamzah, nun, ya, ta. Sekarang ni ada huruf ta, iaitu tadriba. Baca dengan ba sebab ada an amin nasab. Jadi bacaannya yu'jibuni an tadriba. Jangan baca an tadribu, jangan baca an tadrib, tak boleh. Jangan baca an tadribi, tak boleh. Dia kena baca an tadriba. Yu'jibuni maksudnya hairanlah oleh aku, takjublah oleh aku, kagumlah oleh aku. An tadriba bahawa engkau pukul, bahawa pukulan engkau nya tu. Itu terjemahan satu persatu kalimah. Kefahaman ni maksudnya kita rasa kagum dengan pukulan dia. Ambil contoh macam mana? Macam orang mingkoh lah senang. Dia baru je kita ajak dia pergi hari tu untuk mingkoh. Contoh. Dia pun tak ada ilmu main tu macam mana kan. Tapi kita bagi dia kayu golf tu, dia sekali dia pukul terus masuk dalam lubang di hujung sana. Maknanya kita hairan tentang pukulan itu. Hebat sungguh pukulan dia, sehingga sekali pukul terus masuk lubang golf kan. Masya Allah. Maknanya kita hairan tentang pukulan dia. Itu contoh sajalah. Ustaz pun tak tahu macam mana main golf, saja sebut je. Baik. Boleh faham maksudnya? Aku heran, aku takjub, aku kagum bahawa pukulan engkau. Jadi baca an tadriba. An mana buat an terjemah dia? An bahawa ya, atau bahawasanya. Boleh. Atau bahawalah tak, lebih tepat bahawa. Diterjemah yu'jibuni an tadriba, apa maksudnya? Kagum atau aku hai? An bahawa Hairan bahawa pukulannya. Kau pukulan awak. Yu'jibuni kalau terjemah satu persatu, yu'jibuni aku hairan atau aku kagum bahawa pukulan engkau. Itu terjemahan dia. Kefahaman dia yang Ustaz kata tadi? Aku kagum tentang pukulan awak. Hebat sungguh pukulan awak ni. Macam tu. Itu kefahaman. Okay. Ayat yang sependek tu boleh faham tak apa maksud dia? Yu'jibuni an tadriba.
Aku kagum. Aku kagum. Hmm. Nak bagi faham tu je. Aku kagum Dengan kehebatan. Bahawa dengan pukulan kau. ya, boleh. Yang penting faham lah. Ya, Aku faham. kagum bahawa pukulan engkau. Aku kagum dengan pukulan engkau. Kehebatan pukulan engkau. Kehebatan pukulan engkau. Itu dari segi makna. Jadi kita baca, kita boleh faham lah. Fokus kita pada ba tu, iaitu ada an amin nasab. Okey, selesai. Yang kedua, lan tarji'al ayyamul lati madat. Lan tarji'a ataupun lan tarji'al masuk dalam ayyamul lati madat. Lan pun amin nasab, iaitu lan dia nafi. Lan tidak kembali. Tarji'a maknanya kembali. Asal tarji'a apa dia sebutannya? Tarji'ah. Tarji'u. Belum ada lan, belum ada apa-apa, baca dia fi'il mudhari' yang asal iaitu tarji'u. Dia tarji'u. Susunan mudhari' daripada asal yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u. Asal daripada yarji'u. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u. Duduk nombor 4 tu. Huwa, huma, hum, hiya. Ya tak? Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta. Duduk kat anta. Antuna. Dia duduk kat situ. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na, tarji'u. Duduk nombor apa? Nombor 9. 9. Nombor 9. Saya ulang balik. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na, tarji'u. Duduk nombor 8. 9. 9. Ramai. Mereka semua. 9. Susunan mudhari' daripada awal. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na, tarji'u. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Saya ulang lagi. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na. 7. Lagi sekali, last. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, tarji'na, mana tu? Tonton bilang. Nombor 6. 9. Nombor 7. Kau bilang? Yarji'an. Dua orang. Yarji'una. Apa? Tarji'una, tarji'u. 3. Last lah. Kita nak jadikan perkataan ni untuk mukhatab. Dia mukhatab lah. Muhatta, okey. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Okey. Tarji'u, tarji'ani, yarji'na, tarji'u. Berapa? 7. 7. Okey. Muktamad 7. 7. Okey, 7. Muktamad. 1, 2, 3, 4, 7. Okey. Dia duduk pada nombor 7. Okey, bilang mudhari'. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Duduk nombor anta. Anta. Anta mana awak. Okey. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak kembalilah hari-hari yang telah lalu. Itu terjemahan dia. Tidak kembali hari-hari yang telah lalu. La mana tidak. Tarji'a asal tarji'u mana kembali hari-hari yang
telah lalu. Ayyamu asal daripada yaumun. Jamu. Yaumun satu hari. Yaumani dua hari. Ayyam maknanya beberapa Hari. beberapa hari. Allati madat maknanya yang telah lalu. Allati. Allati. Allati madat yang telah lalu. Itu fi'il madi Ustaz. Mana tu? Madata. Dia Telah kataan tu sendiri dia bermaksud telah lalu dan dia ada ta ni maksud dia perkataan fi'il lah bermaksud telah lalu. Lalu madat. Itulah. Okey ya. Jadi fokus kita bukan kat situ, fokus kita pada tarji'u. Dia baca dengan tarji'a sebab ada lan. Itu fokus kita. Di lan tarji'a sebab ada lan. Tidak kembali oleh hari-hari yang telah lalu. Lan amin nasab. Tarji'a asal apa tadi perkataan tarji'u. Dalam dia ada dhamir apa? Mudhari. Dhamir Domir. anta. Mudhari. Dalam dia dhamir anta kita dah bilang tadi kan, yang ketujuh kan? 7. Dalam dia ada dhamir anta, tak apa. Itu. Anta. Seorang. Anta. Ayyamu asal dia perkataan mufrad dia. Tadi Ustaz Hari-hari. Ayah. asal perkataan apa? Naum. Yaumun. Jangan naum mana tidur. Yaum mana hari. Yaumani dua 2 hari. Ayyam maknanya Berapa hari? tak ada syarat apa. Ayyamu maknanya hari-hari. Hari-hari. Sebab ada alif. Ya. Yaumun, yauman, ayyamun, ayyam. Mana beberapa hari. Allati isim mausul dia mana yang. Madat telah lalu. Madat mana telah lalu. Madat macam madhi lah, madhi. Fi'il madhi mana fi'il memberi maksud telah lalu. Madat mana telah lalu. Dia kadang-kadang bahasa Arab ni dia perkataan tu kita pernah dengar tapi dia punya persamaan itu dengan perkataan yang lain-lain. Macam madhi, madat, kita boleh tarah telah lalu. Madhi telah lalu, madat telah lalu. Macam tu. Alati apa dia Ustaz? Alati tu? Alati isim mausul makna yang. Yang. Oh. Isim mausul. Okey. Okey, lan tarji'a baca dengan sebab ada lan. Jadi baca tarji'a. Asal tarji'a adalah tarji'u, kita dah bilang tadi. Dalam tarji'u ada dhamir anta. Selesai ya? Dan tarji'al ayyamul lati madat, tidak kembalilah. Tidak kembalilah. Kalau kita letak dhamir sekali, tidak kembalilah kamu hari-hari yang telah lalu. Kalau letak dhamir lah. Tidak kembalilah kamu hari-hari yang telah lalu. Okey. Seterusnya, idzan. Ini semua amin nasab yang dia menasabkan kalimah fi'il secara langsung, secara automatik dia menasabkan kalimah fi'il depan dia. Idzan, contoh dia azuruka ghadan. Kemudian jawapan dia idzan ukrumika. Azuruka ghadan, idzan ukrimaka. Sebenarnya itu satu contoh lah. Tadi gambar tu dia satu ayat, satu contoh. Tapi dia asingkan supaya kita faham ayat mula dengan jawapan. Azuruka ghadan, idzan ukrimaka. Maka dia dekat idzan tu. Yang azuruka tu sebagai ayat untuk melengkapkan contoh. Fokus dia pada idzan ukrimaka. Asal dia ukrimaka, asal dia apa? Kataan yang sulasi mazi yang karoma tu yang sulasi mazi yang ditambah dia sulasi kataan yang 3 huruf tapi sekarang ni dah 4 huruf. Asal dia pun memang ukrima. Asal dia
ukrimu. Ukrimu. Iaitu fi'il mudhari'. Kalau cari madi dia yang tadilah. Yang madi yang sebut tadi apa dia? Karoma. Karoma. Kalau madi yang asal sekali itu karoma. Azuruka ghadan. Aku ziarah engkau esok. Aku nak ziarah lah. Dia pengen mudhari' kan. Azuruka. Azuru campur dengan ka. Mana aku nak ziarah engkau. Ghadan esok. Izan ukrimaka. Izan ukrimaka. Izan ni maksudnya kalau begitu. Itu jawapan. Kalau begitu aku nak mulia engkau. Kalau begitu aku nak memuliakan engkau. Kalau begitu aku hendak ataupun aku nak memuliakan engkau. Bolehlah. Azuruka wadan, aku nak ziarah engkau esok. Idzan ukrimaka, kalau begitu aku nak memuliakan engkau. Itu makna dia. Okay, fokus kita pada perkataan izan itu amil nasab. Bila ada izan, depan dia baca dengan ma. Ukrima. Dan kena ingat juga perkataan ukrimakan ni mana huruf terakhir. Ukrimakan mana huruf terakhir? Ma. Alhamdulillah. Betul. Kenapa tak kata ka? Tak ada izan. Itu domain Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu semua pelajaran yang lepas-lepas. Cuma saja nak test tengok. Bila kita dah tahu dah macam mana nak cari huruf akhir, maka kita tahulah peranan izan, dia akan menasabkan huruf akhir itu ma. Idzan ukrimaka. Kalau begitu aku nak memuliakan engkau. Jadi bila jumpa perkataan Arab yang tak ada baris, kita dah baca azuruka wadan idzan ukrimaka. Kita tak baca idzan ukrimuka. Idzan ukrimika tak boleh. Idzan ukrimaka. Asal dia ukrimu. Asal dia apa dia? Ukrimu. Baca azuru juga. Dia fi'il mudhari'. Ukrimu. Tapi bila ada izan, dia automatik baca huruf akhir dia ma. Sebab tu peranan izan amil nasab, bacakan ma. Okey, selesai. Kai. Kai iaitu contoh kai ni maknanya supaya. Lagi sini saya ulang. Contoh dalam kotak pertama ni yang tansibul fi'l bi nafsiha ni, dalam kotak yang sampai bawah ni, ini adalah amil nasab yang secara automatik dia menasabkan kalimah fi'il mudhari' yang di depan dia. Secara automatik. Dia tidak ada perkataan lain yang menyebabkan baca nasab, tak ada. Dia sendiri yang menasabkan. An sendiri yang menasabkan tadriba. Lan sendiri yang menasabkan tarji'ah. Izan sendiri yang menasabkan ukrima. Kai sendiri yang menasabkan jitu kai aqra. Dia menasabkan perkataan aqra. Jadi amil nasab inilah yang menasabkan sendiri. Dia tidak ada kaitan dengan perkataan lain. Dia boleh faham? Okey. Kai maknanya supaya. Jitu kai aqra. Tak ada baris lah, dia uji kita tu. Tadi dia bagi baris, sekarang tak bagi pula. Jitu kai aqra. Aku datang. Jitu mana aku datang? Kai aqra supaya aku hendak baca. Kai apa ni? Jitu kai aqra. Ustaz tak ada mana ni. Jitu kai aqra. Aku datang supaya aku hendak baca. Aqra asal dia berkata apa? Baca. Iqra. Kalau ambil asal, bila Ustaz kata asal tu maknanya ambil yang asal terus. Daripada qara, itu madhi. Mudhari' dia? Yaqra'u. Nah. Sekarang ni aqra'u ni duduk nombor apa dalam senarai fi'il mudhari'? Kena bilang pula. Ada tak di dalam. Berapa belas tadi?
17. Nombor 14. 13. Banyaknya. Yang Nombor ke-13. 13. Yang ke-13. Ana nahnu. Baik, alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan Nyanyi fokus. Baik. Bila ada jawapan tu mana masing-masing sebut mana fokus tu salah betul Ustaz tak fikir yang tu, Ustaz kira bakat-bakat jawab tu. Baik. Jadi yang ke-13 aqra'u. Asal daripada yaqra'u. Nak bilang lambat tapi itulah dia senarai yang ke-13. Sebab last kali semua ada fi'il mudhari' ada 14. Last kali adalah aqra'u naqra'u 13 14. Aqra'u 13, naqra'u 14. Aqra'u dalam dia ada domain apa? Saya. Ana. Kalau bilang daripada huwa, huma, hum, la sampai 13 ana. Last lagi nahnu. Kami. Nahnu. Ya. Jadi tugas tuan-tuan perempuan ialah bilang domain lah daripada huwa sampai 14. Dan jumpalah tengah-tengah tu yang ke-13 tu adalah aqra'u iaitu ana. Sebab tu terjemahan dia jitu kai aqra'a. Jitu datang oleh aku. Aku datang kai supaya aqra'a. Aku nak membaca. Aku nak membaca. Aku nak baca. Aku datang kat kau ni sebab aku nak baca. Macam itulah. Aku nak baca kat kau. Macam tu je. Itu kefahaman. Baik. Jadi itu kita tahu dah pelajaran kita yang lepas. Ji itu asal aku datang. Cuba kita kaji tengok. Ji itu dua kalimah tu. Asal daripada ja'a mana telah datang. Campur dengan tu. Tu dia panggil fa'il. Aku. Tu maknanya fa'il, mana orang yang melakukan perbuatan. Aku. Telah datang oleh aku, kalau terjemahan cara lama kan. Telah datang oleh aku. Kai supaya aqra'a aku nak baca. Telah datang oleh aku supaya aku nak baca. Itu terjemahan melalui satu persatu. Kalau kefahaman dia, aku datang pada engkau, tujuannya aku nak supaya aku nak baca. Okay, habis. Jadi ada minasak itu kai. Jadi baca dengan aqra'a sebab ada kai. Dia yang menasakkan aqra'a. Okey. Ingat aqra'a asal dia aqra'u. Asal lagi iaitu yaqra'u. Dalam aqra'a tu ada domir ana atau saya. Kalau madhi dia itu qara'a, telah baca. Madhi dia qara'a, telah baca. Mudhari' dia yaqra'u, sedang baca. Kalau amar dia Iqra. apa ada iqra yang dalam surah al-An'am surah 2 al-An'am. Iqra, baca olehmu. Tulis mungkin sama tapi baris bila berubah makna lain. Yang sekarang ni aqra'a ataupun aqra'u. Kalau fi'il amar iqra, huruf sama, baris je tak sama. Kalau iqra makna baca olehmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca olehmu dengan nama Tuhan yang mencipta. Baik. Tak apalah. Seterusnya. Setelah selesai 4 aminasak yang menasak secara sendiri perkataan selepas dia, kemudian barulah kita masuk kotak yang berikutnya. Yang ni dia ada perkataan yang tersembunyi. Perkataan tersembunyi itulah yang menasakkan perkataan depan tu. Okey, contohnya lamukai. Lamukai ni lam, huruf lam. Lamukai ni dia makna supaya juga, makna supaya. Tapi selepas dia ada kataan yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Boleh nak sembunyikan boleh ataupun nak timbulkan pun boleh. Sebab tu dalam kotak dia tulis jawazan, harus. Jawazan ni mana harus. Apa makna harus? Harus kita tulis dengan terang, dengan jelas. Ataupun kita tak tulis, kita cuma sebut makna dia saja.
Itu jawazan. Saya ulang lagi. Boleh kita tulis perkataan yang tersembunyi ataupun kita sembunyikan, kita cuma sebut makna saja. Okey. Lamukai maksudnya supaya. Jitu li'ata'allama. Jitu tadi apa dia yang kita terjemah tadi? Telah datang. Aku telah datang. Aku telah datang. Li'ata'allama. Lam tu lamukai makna supaya. Supaya. Ata'allama, aku belajar. Tapi di tengah-tengah tu ada yang tersembunyi, iaitu an. Antara lam dengan ata'allama ada perkataan an yang disembunyikan. An mana bahawa. Boleh kita nak tulis jitu li'an ata'allama. Boleh? Jitu li'an ata'allama. Kita nak nyatakan an, nak tulis dengan terang. Li'an ata'allama. Ataupun kita tak nak tulis, kita cuma sebut maknanya. Jitu li'ata'allama. Aku datang supaya bahawa aku nak belajar. Bahawa tu datang mana? Datang an yang disembunyikan, yang tak tulis tu. Jitu li'ata'allama. Aku datang supaya bahawa aku nak belajar. Adakah makna Belajar bahawa? ke nak mengajar Ustaz ya? Nak belajar ke nak mengajar? Mengajar kamu. Li'ata'allama. Supaya aku nak Mengajar kamu. Ata'allama. Dalam terjemahan dia ada. Siapa tahu? Aku datang supaya aku nak ta'allama. Amalan nak buat apa? Ta'allamul arabiyyata. Belajarlah. Belajar. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Ta'allam. Belajar. Ustaz lebih cenderung makna belajar. Belajar. Sebab kalau dalam satu hadis tu ta'allamul arabi, ta'allamu mana dia fi'il mudhari' tu 'allam, belajar. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Belajar oleh mengamalkan bahasa Arab dan mengajar akannya. Jadi li'ata'allama, supaya bahawa aku nak belajar. Okey. Jitu, aku datang. Li'ata'allama, supaya bahawa aku nak belajar. Boleh juga kita zahirkan an tu. Jitu. Telah datang supaya aku telah datang supaya aku mendapat ilmu. Belajar Ustaz, betul lah? Ya. Kalau mengetahui Ustaz, mengetahui Mengetahui. tak sesuai Tak sesuai. Kita datang dekat dia sebab kita nak belajar. Kita nak belajar apa yang dia ajarkan. Ustaz, kalau mengajar allama yu'allimu. Kalau apa? Kalau mengajar Allama yu'allimu. Alimu. Kalau yang Ustaz berdasarkan kiasan tadi, hadis tu, ta'allamul arabiyyata. Belajar oleh memakan bahasa Arab, wa 'allimuhan nas, dan mengajar akan manusia. Tanya ke Ustaz? Ya. Nak tanya sikit, yang tersembunyi itu apa? Li'an ni? Yang Apa tersembunyi, ungkapan yang tersembunyi tu? yang tersembunyi tu an. An ya? Li'an. An saja. Ta'alam. Jadi boleh kita baca li'an, kita zahirkan. Kita tulis pun kita zahirkan an boleh. Ataupun kita tak mau zahirkan, kita sembunyikan macam ni je. Jitu li'ata'allama. Yang kai ni mana pergi Ustaz? Yang kai tu. Lam kai ni. Lam tu lah, huruf lam tu.
Oh, lam tu. Itu kata lam mukai. Tapi yang contoh kita belajar tadi tu dia zahir perkataan dekai. Sekarang ni dia tak zahir, dia cuma letak lam. Huruf lam tu nama dia lam mukai, lam mana supaya. Oh, okey. Faham. Okey. Lam yang digunakan sebagai kai maknanya. Macam tu. Lam yang digunakan sebagai kai. Okey. Ingat ada kai betul-betul, cari kai. Tak ada cari. Tak ada. Aku datang supaya bahawa aku belajar. Ustaz letak mana belajar senang. Okey, tak apa. Boleh kita nak zahirkan ataupun kita nak sembunyikan, boleh. Sebab dia jawazan mana harus. Okey. Yang kedua, yang bawah tu. Lamul juhud. Lamul juhud ni lam bermaksud ingkar. Lam maksud ingkar. Huruf lam juga tapi mana ingkar. Contohnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Tapi biasanya lam ingkar ni dia mendahului dengan perkataan nafi. Tu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tiada adalah Allah liyu'adzibahum supaya mengazabkan mereka itu. Supaya mengazabkan mereka itu. Lepas lam tu pun ada an juga. Yang ditakdirkan macam tadi. Tapi di sini kita sembunyikan dia. Kita mesti sembunyikan. Kita tak boleh zahir macam yang atas tadi. Atas tadi boleh sembunyi dan boleh zahir. Yang ni mesti sembunyi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Jangan baca wa ma kana Allahu li'an yu'adzibahum. Kita sembunyikan, jangan zahirkan perkataan an. Hakikat dia ada an. Lepas lam tu ada an, tapi kena sembunyikan, jangan tulis. Dia kena baca wa ma kana Allahu liyu'adzibahum gitu ya. Tapi terjemahan dia ada. Dan tiadalah adalah Allah Ta'ala itu bahawa mengazabkan mereka itu. Dan tiada adalah Allah SWT itu bahawa mengazab mereka itu. Itu terjemahan dia. Dan tiada adalah Allah itu bahawa mengazabkan mereka. Maksud dia akan mengazabkan. Dapat yang mudhari'? Mudhari' apa? Saya terjemah lagi, ikut perkataan kefahaman lain. Kefahaman tu kita faham kata Allah Ta'ala tak azab mereka, itu kefahaman. Satu persatu, dan tiada adalah Allah bahawa mengazab mereka. Maksudnya Allah Ta'ala tak azab mereka. Tidak seksa mereka. Wa kita tahu mana, dan ma tu manafi, yang Ustaz kata kena ada nafi, ma, kana, itu yang kita akan belajar nantilah. Tajuk kana, inna tu kemudian. Kana ni, terjemah dia adalah. Allah tu isim. Li tu dia panggil lam juhud, lam ingkar. Lam mana ingkar. Liyu'adzibahum, tidak mengazab mereka. Supaya tidak mengazab mereka. Tidak mengazab. Nafi ya nafi. Sebab lam wujud ya. Bagi Ustaz. Li ni bukan bagi huruf jar. Dia kalau kita kata sini dia fokus kepada lam wujud. Lam maknanya ingkar. Bila lam ingkar, dia peranan dia adalah nasab. Kita fokus pada nasab di sini. Fokus pada nasab sebab dia lam amil nasab. Tak semestinya lam tu lam huruf jar.
Kalau lam huruf jar, kalau lam huruf jar kena baca B. Apa dia? Ustaz, kalau lam huruf jar, dia selepas dia mesti isim Ustaz Mesti isim kan? Kalau Lepas huruf dia, jar betul. So yang ni memang fi'il Ustaz ya. Ini fi'il. So dia akan menasabkan tu ya. Ya. Betul. Bagus juga formula tu Mana selepas dia, kalau lam huruf jar mesti isim. Kalau lepas dia fi'il, ini maknanya lam wujud. Tu baca liwa'adziba. Tapi boleh aja kita terjemahkan li yu'azzibahum tu macam kita kata yang mengazabkan mereka. Boleh juga kan? Kefahaman kita lah, kita boleh faham yang tu. Atau bagi mengazabkan mereka. Li yu'azzibahum kan? Tapi kita boleh dia pakai juga makna huruf jar tu kat situ kan? Dia mesti ada kaitan dengan perkataan sebelum, iaitu menafi tu. Dia panggil lamul juhud. Ya. Kalau Okay. kalau kita nak guna supaya mengazab mereka, kita hanya ambil perkataan saja, dia tak tepatlah sebab lam tu mesti lamul juhud, lam menafikan, lam ingkar. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz nak Sebab tu kita tengok perkataan tu dia tak baca B, dia mesti baca lu'adzibah. Maka kita mengkaji, lam ni biasanya lepas dia baca baris bawah. Kenapa baca B pula? Baca ba pula? Sebab lam tu lam juhud, iaitu amin nasab. Sebab tu baca liwa'adzibah. Hum tu adalah isim dhamir yang dikembarkan dengan yu'adzibah tu. Jadi di situ ada 3 perkataan. Huruf lam juhud, ada yu'adzibu dan ada hum. Ada 3 situ. Yu'adzibu baca ba sebab ada lam juhud, hum yu'adzibahum. Supaya bahawa mengazab mereka. Tapi ada kaitan ayat sebelum, dan tiadalah adalah Allah supaya bahawa mengazabkan mereka. Selesai. Ustaz nak tanya Ustaz. Boleh. Ustaz yang wama tu kan? Boleh tak kita bukan la? Kita ulah. La pun huruf nafi juga kan? Tapi untuk ayat ni dia sesuai dengan ma. Macam ni kita... Ya, sebab ni ayat Quran. Ayat Quran kan, jadi kita tak boleh nak ubah lah. Kalau kebiasaan kita... Kalau ada la, dia akan berubah lah. Contoh-contoh di belakang tu, dia tak ada lam juhud ke apa ke. Dia memadai dengan la saja. Lain. Lain. Ayat dia akan jadi macam lain. Kataan dia akan jadi macam lain. Ada ayat macam tu Ustaz. Walakin Allah. Akan tetapi. Itu lain Ustaz lain. Walakin Allah. Ada saya jumpa ayat tu. Walakin Allah tu nanti kita kaji. Lakin tu termasuk dalam apa benda, dalam amin apa ke, dalam dia ada tajuk tertentu lakin tu. Sekarang ni kita nak fokus pada lam juhud, iaitu lam ingkar. Bila lam ingkar, contoh ayat Quran dia macam ni, iaitu dia ada huruf nafi dulu. Wama dan tiada adalah Allah SWT itu supaya bahawa mengazabkan mereka. Dengar macam untuk, tapi sebenarnya menafikan. Kan kalau kita terjemah supaya bahawa mengazabkan mereka. Kalau ambil perkataan tu sahaja tak boleh, dia kena lengkapkan dengan sebelum tu. Dia nafi, dan tiada adalah Allah SWT supaya bahawa mengazabkan mereka. Mana dia ada kaitan yang sebelum, tu panggil lamul juhud, lam menafikan, lam ingkar. Habis. Bahawa tidak sekali-kali kan Ustaz? Okay. Bahawa tidak sekali-kali Allah mengazabkan mereka. Kalau tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Boleh juga. Boleh. Ya, adillah. Jadi selepas lam tu takdir wajib, maksudnya kita jangan zahirkan an. Dia ada an yang disembunyikan. Dia ada an yang disembunyikan selepas lam tu. Sebab tu terjemahan dia, dan tiada ada Allah SWT bahawa apa tadi? Bahawa tidak sekali-kali mengazabkan mereka. Jadi ada an yang disembunyikan selepas lam tu. Jangan dizahirkan wa ma kana Allahu li an yu'adzib, tak boleh. Dia li yu'adzibahum macam tu je. Sebab tu ada kurungan depan tu, ada wujuban, mana wajib sembunyikan. An mudmarah.
Makna bahawa tu datang yang kita sembunyi je lah. Dan tiada ada Allah SWT supaya bahawa. Dalam bahawa. Sebab dia hasil daripada an yang disembunyikan. Sebab tu, Maknanya an tu kena sebut juga Ustaz ni. Bahawa tu kena sebut. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ustaz-ustaz kita, penceramah-penceramah kita, dia bagi makna Quran tu rasa seronok je dengar kan. Sebab apa? Sebab dia terjemah mengikut kaedah bahasa Arab. yang sembunyi pun keluar. Yang sembunyi pun keluar, cuma dia tak bagi kat kita yang sembunyi. Itu nama kunci, dia tak bagi. Mana nampak ni, tak nampak pun kat situ an tu. Ya. Penceramah-penceramah kita, ustaz-ustaz kita yang baik-baik yang datang mengajar di masjid kita, di mana-mana sahaja, mereka terjemah tu lunak aja yang Quran terdengar. Cantik, sedap aja. Rasa kena aja dengan terjemahan dia. Rupanya dia terjemah dengan kaedah nahwu saraf. Kita pun terpinga-pinga, apa hal ayat pendek terjemah panjang. Kan? Dan dia pun tak bagi kunci tu kat kita. Kita pun terpinga-pinga sampai ke sudah. Betul tak? Jadi yang kita mengaji ni adalah benda yang tersembunyi. Dia adalah masuk soal itu bahawa sekali-kali tidak mengazabkan mereka. Kalau ustaz-ustaz yang sedap terjemahan dia terjemah dengan penuh penghayatan. Dia kata dan tiada adalah Allah SWT supaya menyiksa mereka itu. Kita dengar, rasa ayat tu rasa menyerak dalam hati kita tentang penafian Allah SWT. Allah tak azabkan mereka. Dalam kisah ayat tersebutlah ada asbab nuzul dan cerita yang panjang lebar. Cuma contoh dia ini. Rupanya selepas lam tu ada kataan an yang bahawa. Ilmu macam ni tuan-tuan saja yang boleh mengaji. Yang tak yang tak sanggup tunggu dia tak boleh mengaji ni. Tinggi ni. Dalam. Dia tersembunyi. Tersembunyi tu. Ya, tersembunyi. Dulu Ustaz ada dengar dia kata Ustaz pening lah mengaji. Memang kena pening. Daripada madhi nak pergi mudhari' dah pening dah. Madhi nak pergi mudhari'. Kalau tak nak pening, ngaji madhi sajalah. Madhi. Mudhari' tak payah. Jadi tak pening lah. Tapi kita ubah kepada tajuk, kepada perkataan, ubah. Nak bagi ilmu kita luas. So maknanya kita terpaksa mengharungi berbagai-bagai kataan, sebutan, tajuk dan sebagainya. Terpaksa harungi. Boleh ya? Okey. Tadi lamul juhud, lamul ingkar. Seterusnya hatta. Hatta mana sehingga. Hatta mana sehingga. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta mana sehingga. Yarji'a. Asal yarji'u macam tadi juga. Sehingga pulanglah kepada kami. Musa. Akan Musa. Sehingga pulanglah kepada kami akan Musa. Ada asbab nuzul dia adalah tentang Nabi Harun dan Nabi Musa. Dan dalam cerita tu ada Musa Samiri. Ayat yang Quran tu ada ayat ini. Itu Allah kata sehingga pulanglah kepada kami akan Musa. Sebab Nabi Musa pergi mana selama 40 hari tu? Bermunajat di bukit Sina. Tu tuan-tuan kena gaji Quran lah. Macam mana ayat ni boleh timbul dan apa kisah sebelum dan selepas. Sehingga ada hatta yarji'a ilaina Musa. Sehingga pulanglah kepada kami. Nak baca mana? Akan ke ataupun oleh? Oleh. Kena tahu tu. Sehingga pulanglah kepada kami. Akan. Nak baca akan ke oleh? Sehingga pulanglah kepada kami oleh Musa. Sebab Musa tu perkataan yang ada huruf hilat. Huruf hilat ni dia tersembunyi baris dia. Nak baca you ke nak baca ya.
hatta sehingga yarji'a pulang ataupun kembali ilaina kepada kami. Dia sesuai baca dengan you, maknanya dengan Musa you. Asal dia Musa you tapi ada orang hilang Musa. Kena oleh lah, oleh. Kena oleh. Ustaz, Ya. Ilaina tu dekat mana? Ilaina tu kepada na tu saya tahulah kami. Ilai itu maknanya kepada. Kepada. Asal perkataan ilah itu ilah. Memang tak bangun ni. Lama tak bangun. Okay. Kita ini Dia punya dah ilah duduk ni ja. malah bangun. Ilah kepada huruf ja. Asal dia ilah. Asal. Tapi Ilah. depan dia ada na. Bila nak sambung dua-dua ni, dia kena hidupkan. Jadi macam tu. Mudah ya, mudah. Jadi ilaina. Ada sambungan. Asal ni ilah campur dengan na. Ilana. Jadi ilaina. Mudah itu kan? Kepada kami. Kepada kami. Ilah tu huruf ja kan Ustaz? Ilah huruf jar. Okey. Bila huruf jar, kenapa tak baca ni? Tak boleh. Tak boleh baca ni sebab ini adalah dhamir. Yang mabni. Dhamir dan mabni. Ini panggil isim dhamir. Tiap-tiap dhamir dia mabni. Mabni mana tetap. Dia tak berubah. Mabni maksudnya tak berubah. Kebal. Tu silap perkataan tu. Tak berubah. Nah ni tak berubah. Masuk ilah pun dia tetap na. Sepatutnya ilai ni tak boleh. Ilaina dia mabni, dia kebal. Ya tu saja jadi tambah Ustaz ya. Ilai. Ya. Ni yasan. Oh. Ketika sambung dia kena datang ke asal balik, dia tak boleh bacanya. Macam tu. Dia tak boleh tulis. Tak boleh macam tu. Dia kena jadi macam ni. Ni yang betul. Ini salah. Asal dia hilang dah ni tapi nak hidupkan dia kena macam tu. Ilaina. Ya, na ni mabni dia tak berubah. Masuklah huruf jar kan masuk apa dia tetap tu. Apa lagi yang berkaitan dengan mabni ni? Macam kum kan. Kataan kum, him, semua tu adalah mabni. Kita jumpa kan di belakang Quran, di belakang ayat Quran tu kum. Ini semua mabni. Kuma, him, dia semua dipanggil mabni. Dia tak berubah. Masuklah huruf jar apa pun dia macam tu lah. Masuklah huruf jar pun dia macam tu. Atau apa lagi? Ha, hi, hu, semua tu mabni. Masuklah apa pun dia tetap kebal. Ustaz. Ya. Mungkin ada isim ma'rifah dengan isim nakirah. Itu isim mabni lah. Okey. Kalau ini mabni, dia panggil dhamir mabni dan ada isim yang ma'rifah. Ada. Dia mabni lawan dia apa dah? Mabni. Kalau yang tetap lawan dia apa? Ubah. Berubah. Kataan mabni dengan mu'rab. Mabni lawan dia mu'rab. Mabni tak berubah, lawan dia mu'rab. Mu'rab dia mu'rab ni maksudnya berubah. Berubah. Itu lawannya. Mabni maknanya tak berubah, mu'rab berubah. Mabni macam isim dhamir, mu'rab ni dia berkaitan dengan yang lain lah, macam isim lah.
isim ma'rifah semua tu dia berubah. Okey, soalan tadi isim ada nakirah, ada ma'rifah, betul? Kalau nakirah ni maksudnya dia umum. Yang umum. Macam bagilah. Nampak tadi, nampak kan? Ada nakirah dan ada ma'rifah. Ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Nakirah ni contoh dia macam yaumun. 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 Itu adalah isim nakirah. Yaumun mana apa? Hari. Yaumun hari. Ma'rifah pula al-yaumu. Bila ada alif lam ni dia panggil ma'rifah. Ma'rifah ni masuk kenal, tahu, fokus, khusus, tertentu. Itu makna ma'rifah. Di al-yaumu hari itu. Bila ada alif lam dia otomatik jadi ma'rifah. Dia dah ditentukan. Hari itu terjemahnya. Yang tadi nakirah hari. Hari mana? Tak tahu hari mana-mana. Al-yaumu hari itu. Hari apa? Hari yang dimaksudkan. Yang Allah sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ila akhir ayat. Pada hari itu, Allah guna dengan perkataan al-yaum, hari itu. Sebab Allah dah tentukan iaitu hari mahsyar, hari perhitungan. Ayat Quran kan, ayat Quran. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Afwahihim. Ila akhir. Afwahihim. Ila akhir ayat. Ila akhir ayat. Jadi bila Allah kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci ke atas mulut-mulut mereka. Jadi hari itu hari yang ditentukan iaitu hari mahsyar, hari perhitungan, yaumul hisab. Sebab alif lam ni alif lam ma'rifah. Alif lam yang tertentu, yang kita tahu maksudnya, yang kita tahu apa yang diceritakan. Sebab tu makrifah. Pada hari itu. Kalau yang ni nakirah, mana umum, hari. Macam itulah contoh-contoh lain pun. Kalau masjidun, ni dia panggil nakirah. Nakirah masjid. Masjid. Masjid mana masjid? Tapi kalau al-masjidu bila ada ikram ni otomatik jadi masjid itu. Masjid yang kita maksudkan. Dalam fikiran kita masjid mana? Oh, masjid mukminun. Okay, gitulah contoh-contoh lain pun sama. Dia ada ikram, dia makrifah. Korang sekarang? Dekat mana Ustaz? Mak benih ni dekat mana? Mak benihnya dekat mana? Mak benihnya kat mana? Him. Kat him. Ala wahihim. Yang mak benih tadi tu, yang Ustaz cerita tadi, ni yang tak berubah. Yang tak berubah mak benih. Dia tak berubah. Dia tak berubah. Tak berubah. Kalau mu'rab dia berubah. Dia berubah. Bila ada amin dia berubah. Okay, dalam contoh nakirah ma'rifah ni kita faham ma'rifah ni mana umum. Umum. Okay. Kalau ma'rifah dia tertentu. Kita tengok contohlah Ustaz cerita secara umum, lah. Kalau yang tak berubah itu berkaitan dengan mabni, isim
Isim dhamir. Kalau yang mu'rab, dia berkaitan dengan isim lain lah, bukan isim dhamir. Di isim ma'rifah. Oh. Okey. Kita tengok jam dulu apa? Ustaz tengok jam pula. Berapa sekarang ni? 9:30. 9:30. Sikit lagi sikit. Tak apa. Kita nak habiskan contoh ni. Hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga pulang kepada kami oleh Musa. Jadi hatta untuk kita dalam tajuk ni lah amin nasab. Hatta tu amin nasab, kataan dia mesti baca dengan sebab ada amin nasab. Hatta yarji'a, sehingga pulanglah kepada kami, pulang kepada kami oleh Musa. Nabi Musa tinggalkan Nabi Harun untuk jaga kaum dia. Nabi Musa amanahkan kepada Nabi Harun. Tapi setelah itu, dalam masa peninggalan Nabi Musa pergi munajat di Tursina tu, datang seorang Musa lagi, nama dia Musa Samiri. Tuan-tuan kajilah cerita dalam Quran. Okey, selesai. Jadi apa yang wajib tu Ustaz? Ada bracket wajib tu. Apa yang wajib tu? Oh. Iaitulah selepas daripada hatta tu ada an. Oh, selepas hatta ya. Ada an yang disembunyikan dan tak boleh zahirkan. Itu nota dia. Wujuban tu maksudnya wajib disembunyikan. Sebab tu terjemahan dia hatta, sehingga, kalau letak makna sehingga bahawa pulanglah kepada kami oleh Musa. Tu. Terima kasih tuan ni. Ingatkan Ustaz tadi. Hatta yarji' ilaina, terjemahan dia sehingga bahawa tu disembunyikan. Kita cuma sebut makna aja. Sehingga bahawa pulang kepada kami oleh Musa. Jangan baca hatta an yarji'a, tak boleh. Ya, habis ya. Ustaz boleh? Ya. Nasab ni dia ada an. Setiap kali lepas ambil nasab ni ada an yang semua dia ada yang boleh yang tersembunyi. Ada yang putus suara putus. Tapi Ustaz boleh faham maknanya. Selepas daripada hatta tu ada an yang tersembunyi, an mudmarah panggil. An mudmarah ni ada yang boleh dizahirkan dan ada yang wajib disembunyikan. Untuk hatta dia kena sembunyikan an. Untuk lam juhud dia kena sembunyi. Tapi untuk lam kan yang kita bincang tadi itu boleh sembunyi dan boleh zahirkan. Macam tu. Sayang tak dengar perkataan tu. Sebenarnya setiap kali ada an lah. Ya. An kena terjemah makna bahawa. Tengah-tengah tu terjemah makna bahawa. Hatta yarji'a ilaina Musa, itu sehingga bahawa pulang kepada kami oleh Musa. Okey. Seterusnya betul tak? Bilfa. Ilfa bil wawi wa'aw kan, last wa'aw kan, 3. Okey, pergi kepada contoh bil fa'i. Sebenarnya al jawabu bil fa'i itu maksudnya. Jawab dengan fa. Rupanya ayat Quran atau bahasa Arab ni dia ada jawab dia. Dia ada syartiyah dan dia ada jawab. Biasanya jumpa fa ni sebelum fa ni ada perkataan in ataupun law. Walau kana, macam tu. Walau kana ataupun wa in kana. Ada in atau law di depan ayat, mesti selepas ayat yang panjang tu ada fa. Ataupun ada
wow yang kita akan belajar nanti. Adapun ada perkataan au, itu dia panggil jawab. Ajlis, Ustaz tak nampak terlindung. Angkat atas sikit. Ajlis, terlindung contoh tu. Takalama kau. Cuba tulisan tu. Okey, baik. Ajlis fa'atakallama. Ajlis. Ijlis pada. Sebab ijlis dia fi'il apa? Apa masih ingat? Amal. Asal daripada perkataan Jalasa. Jalasa fi'il madhi. Fi'il mudhari' dia Yajlisu. yajlisu. Maknanya jalasa yajlisu. Asal daripada wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu. Fi'il amar dia bunyi ijlis. Jangan baca ajlis tadi Ustaz silap. Ijlis maksudnya duduk olehmu. Amar untuk seorang. Suruh untuk seorang ni, ijlis. Fi'il amar ada berapa semua? Ada 6. 3 untuk muzakkar sebab mufrad, tasniah, jamak, dan 3 lagi untuk muannas, mufrad, tasniah, jamak. Jadi 6. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ijlis. Ijlis duduk nama apa? Ijlis duduk yang pertama. Ijlis duduk yang pertama maksudnya dalam dia ada takdir anta. Sebab ada 6 je, 6. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ini jadi serumen dekat amar. Jadi ijlis duduk yang pertama iaitu anta. Ijlis duduk olehmu, wahai seorang lelaki. Fa'atakallama. Tu jawab tu, jawab. Maka aku nak bercakap dengan kamu. Macam tu lah. Ijlis fa'atakallama. Duduklah. Aku nak cakap dengan kamu. Itu makna ringkas. Jadi fa tu sebagai jawab bagi perkataan tadi tu. Mungkin ada lagi ayat sebelum tu panjang lebar ayat tu kan. Tapi dia ambil ringkas itu. Ijlis fa'atakallama, duduk olehmu fa'atakallama, maka aku nak cakap dengan kau. Atau bahasa kita, duduk Ustaz, aku nak cakap. Macam tu. Duduk apa? Duduk, aku nak cakap. Duduk sekejap. Macam tu. Fa tu panggil fa jawab. Dia panggil jawabu bil fa. Bila ada fa tu, fa jawab ni, maka perkataan selepas dia mesti baca dengan baris Atas. Baris atas, iaitu atakallama. Asal atakallamu. Kalama. Ya, kalau asal lagi kallama yukallimu. Tapi kita ambil, kita dah ubah dah sebab ada fa'atakallama. Tak boleh baca atakallamu sebab ada fa. Fa itulah peranan dia untuk menasabkan kataan fi'il selepas dia, itu fi'il mudhari'. Dia Apa dia? fa'a ke fa saja? Fa'a. Sebab atakallamu, asal dia atakallamu fi'il mudhari'. Atakallamu. Jadi fa'atakallama sebab ada fa. Kita jemahnya, duduk olehmu, maka aku nak bercakap dengan kamu. Maka aku nak bercakap. Kalama tu Ustaz, domer. Domer ada domer yang tak nampak tu Ustaz. Kalama. Kalau kallama Kamu tu. Kamu tu awak kan. awak. Atakallamu. Maka okey lah. Selesai jawab dengan fa. Jadi dia fa je Ustaz Fa
Fa tu lah yang apa tu amil dia fa. Yang menyebabkan baca ma belakang tu. Ma jadi baris atas. Sebab Tu dekat bil fa'a. Bil fa'i. Bil fa'i. Kalau itu al-jawabu bil fa'i. Jawab dengan fa. Okey. Ijlis fa'atakallama. Duduk olehmu. Aku nak bercakap dengan kau. Bercakap dengan awak. Macam maka aku nak bercakap dengan anta Ustaz. Anta tu anta. Ya, anta. Dalam alif tu aku Ustaz. Aku. Alif yang mutakallim wahdah. Alif ya betul. Ya betul. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama. Dia asal perkataan atakallamu fi'il mudhari'. Lepas tu ada hamzah. Panjang cerita kita. Lah satu-satu nak tengok dalam satu perkataan banyak kan. Kira mengaji nahu ni kening kita sekejap atas sekejap bawah. Yalah, aku ada kamu. Domir tu tak nampak. Berbelit-belit mengaji sebab nak kena mikir kan. Tu yang kata kening sekejap atas sekejap bawah kadang tak seimbang kanan kiri. Tak apalah, tak apa. Yang penting kita buat sesuatu yang sangat bermanfaat. Okey, jawab. Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Salam ya. Yang huruf fa tadi tu fa istinah. Fa tu fa jawab. Fa jawab, bukan istinah. Bukan. Sebab tu nahu ni dia ada banyak nama. Ada fa. Tengok. Ada fa istinaf, ada fa jawab. Ada fa tafri'. Itu kita Ustaz tak sebut lagi. Dah tanya kan. Dapat. Ada fa fasihah Ustaz. Fa'ul fasihah. Sekarang ni Ustaz cuma fokus tak banyak cabang, fa jawab je. Nanti kita pergi tajuk lain kita jumpa fa lain juga. Fa tafri', fa fasihah, fa jawab macam-macam. Waw pun banyak juga waw kan. Ada waw jama', ada waw ma'iyah. Ada waw dekat Kelantan tu waw. Bulan. Tu waw bulan. Tu Ustaz tambah. Boleh. Tu Ustaz tambah tu. Macam-macam waw. Waw pun banyak. Hamzah pun banyak macam-macam. Baik. Tak apa, jangan kupu-kupu. Fokus. InsyaAllah. Ustaz, tengok. Setiap tu. Okey, nak habiskan. Al-jawab bil wawi. Jawab dengan waw pula. Contohnya la tadrib Zaidan wa yaghdaba. La tadrib Zaidan wa yaghdaba. Jangan kamu pukulkan Zaid. Nanti dia marah. La tadrib Zaidan wa yaghdab atau wa yaghdaba. Jangan kamu pukulkan Zaid. Waw tu waw jawab tu lah. Waw jawab. Kalau terjemah saja, jangan kamu pukul akan Zaid dan dia marah. Terjemah macam tu. Tapi kita faham waw tu beri masuk jawab ataupun kesimpulan daripada jangan pukul Zaid tu. Sebab apa jangan pukul? Nanti dia marah. Kalau pukul nanti dia marah. Di waw tu waw jawab. Kenapa larangan jangan pukul Zaid ni? Karena nanti dia marah. Tu jawab. Bagi la tadrib Zaidan. Jangan kamu pukulkan Zaid. Wa yaghdaba. Nanti dia marah. Nanti dia marah. Nanti dia marah tu kefahaman daripada waw jawab lah. Kalau Ustaz terjemah ikut perkataan, jangan kamu pukulkan Zaid dan dia marah. Boleh faham tu? Boleh juga kan? Cuma nak bagi sedap lagi. Jangan kamu pukulkan Zaid, nanti dia marah. Waw tu beri masuk jawab bagi larangan tadi. Itu panggil waw jawab. Bila ada waw tu, maka perkataan selepas dia baca ba wa yaghdaba. Itu fokus kan dekat ba tu sebab ada waw jawab. Dia termasuk dalam nasab. Okey, habis. Jangan kamu pukul. La ni kita dah belajar dulu. La. Ingat tak la tu? Duduk kat mana? Larangan. Nahi. Larangan. La nahi.
La ni dia termasuk dalam amil jazam ke? Nanti kita belajar amil jazam. Sebab tu baca la tadrib. Tak boleh baca la tadriba, la tadribu, tak. La tadribi tak boleh. Dia kena baca la tadrib. Yang kita akan belajar nanti iaitu lam amil jazam. La tadrib Zaidan, jangan kamu pukul akan Zaid. Wa yaghdaba, dan atau kita kata nanti ia marah. Nanti Zaid marah. Waw tu waw jawab. Waw jawab. Yes. Baca ba sebab ada waw tu. Waw jawab. Okey, nota waw tak nampak. Dia naik sikit tak? Dia terlindung. Ada satu lagi kan? Wa'au tu. Dia naikkan sikit dia. Dia terlindung. Ilfa'i wal wayu wa'au. Dia terlindung. Mana perkataan au tadi? Tunjukkan nota tadi. Naikkan sikit. Saya nak tengok yang last sekali tu. Ataupun cuba baca apa dia? Wal jawabi bi'au kan? Aqtulan kafira. Apa perkataan dia? Contoh dia? La aqtulan nal kafira au yuslima. La aqtulan nal kafir. Mana nota tadi hilang? Saya nak rujuk tu. Itu dia. Baik. Terima kasih. Okey. Cara baca dia al-jawabu bi'au. Jawab dengan au. La'aqtulannal kafira. Ra kan? La'aqtulannal kafira au yuslima. La'aqtulannal kafira au yuslima. Terjemahan dia, selagi akan membunuhlah mereka itu akan kafir au yuslima, ataupun menyelamatkan mereka. Ini sebagai contoh, sebagai contoh ada kaitan asbab nuzul semualah, ada cerita dia. La'aqtulannal kafira, lagi akan membunuhlah mereka itu akan orang kafir atau menyelamat, ataupun yuslima mana diselamatkan. Jadi ada perkataan au situ, au mana jawab. Au mana jawab bagi ayat sebelum tu. La'aqtulannal kafira. Selagi akan membunuhlah mereka itu orang kafir, au yuslima, ataupun diselamatkan. Jadi ada perkataan yang ada nun jamak situ. Nun taukid. Ada nun yang bersyaddah kat situ. La'aqtulannal kafira. Lagi akan membunuhlah mereka itu. Aqtulan tu dia jamak ada nun taukid, nun yang bersyaddah. Nun taukid sakilah. Dia ada makna taukid lah. Selagi akan membunuhlah mereka itu akan kafir au yuslima, ataupun diselamatkan. Dia ada perbahasan lah. Ada au sini mana jawab. Jawab. Au sini bukan mana atau. Dia beri masuk jawab bagi ayat sebelum tu. Suatu jawab bi'au, jawab dengan au. Bila jawab dengan au, maka baca dengan ma, au yuslima. Au yuslima.
Ustaz, hanya Ustaz. Ya, baik. Yang disembunyi sama kan kaedah lah. Yang baru ada lepas fa, waw dan au. Ya, baru nak sebut. Jadi tiga ya baik. Baik. Tiga-tiga ni maka dalam dia ada dhamir an yang wajib disembunyikan. Dalam tiga-tiga contoh jawab dengan fa, jawab dengan au, jawab dengan waw, jawab dengan au. Dalam dia kena sembunyikan an mudmarah yang tajuk tadi tu, sembunyikan secara wajib, jangan zahirkan. Jangan kita zahirkan. Jadi tak boleh baca ijlis. Ijlis fa'an atakallama, tak boleh. La tadrib Zaidan wa an yaghdaba, tak boleh. La aqtulanna al-kafira au an yuslima, tak boleh. Dia kena sembunyikan, cuma boleh kita hadirkan makna saja. Ijlis fa'atakallama, maka kita boleh lengkapkan makna dia dengan adaan duduk olehmu, maka bahawa sebab aku nak bercakap dengan kamu. Jawablah. Kita semua dah duduk tu sebab kita nak bercakap dengan dia. La tadrib Zaidan, jangan kau pukul akan Zaid bahawa dia marah. Ataupun yang Ustaz terjemah tadi, bahawa menyebabkan dia marah. La aqtulanna al-kafiru aw yuslima, selagi akan membunuhlah mereka itu orang kafir atau bahawa diselamatkan. Ada kisah dia, ada kisah dia. Jadi an yang tersembunyi itu an mudmarah yang disembunyikan. Dia tak ada zahir. Okey, selesai semua tentang isi tentang amil nasab yang 10. Jadi ini contoh saja, tuan-tuan boleh kaji di Quran yang sama macam tu. Selepas daripada amil nasab ni ada perkataan yang dibaca dengan nasab, itulah peranan amil nasab. Dan akan datang kita belajar tentang amil jazam pula secara ringkas, insya-Allah. Dah habis amil jazam, kita akan masuk lagi tajuk-tajuk lain. Tajuk bab marfu'at. Kita akan belajar apa dia fa'il secara detail, apa dia isim, apa dia maf'ul yang tak disebut fa'il, apa dia mubtada, apa khabar, isim kana, isim inna, khabar inna, dan macam-macam lagi. Na'an, ataf, taukid, badal, semua kita akan belajar. Wallahu a'lam. Sekolah untuk hari ni. Boleh sekarang boleh ya? Menakutkan Ustaz. Ada satu Ustaz. Menakutkan. Okay. Nak tanya yang izan tu. Okey, contoh Ustaz beri azuruka ghadan. Nasab dia yang mana Ustaz? Cuba highlight balik, tunjuk balik tadi. Izan, contoh yang Ustaz beri azuruka ghadan. Azuruka ghadan. Okey, nasab dia yang mana? Ya, azuruka ghadan, izan. Izan apa lepas tu? Izan ukrimah. Izan ukrimah. Jadi soalannya contoh nasab kan? Contoh nasab. Nasab tu dekat ma tu. Ma. Ada izan maka baca ma ukrimaka. Dia tak baca ukrimu. Boleh ya? Aku ziarah engkau esok supaya izan ukrimaka. Izan tadi Ustaz terjemah apa izan? Supaya nak memuliakan engkau. Memuliakan engkau. Tu. Jadi baca ma tu sebab ada izan. Okay, habis selesai. Wallahu a'lam. Tadi Abang kata apa, menakutkan? Tak apa, jangan takut. Kita InsyaAllah. Allah. Kita pergi satu tajuk perlahan-lahan. Ustaz kata tadi tak perlu kita belajar dan masa yang singkat dan semua nak faham, tak perlu. Dia mengambil masa yang lama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Ila liqa.